Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang baru sahaja mengikuti di online pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama tadabbur satu ayat daripada ayat 75 surah Al-Hijr, dan tajuk pada hari ini adalah menjadi mutawassimin. Mutawassimin ini apa? Iaitu orang yang memahami ataupun pemerhati, ya. Jadi pada malam ini terima kasih pada semua rakan-rakan yang baru hadir, yang baru berkongsi, jemputkan share bersama rakan-rakan yang lain. Kita akan bincangkan ayat yang ke-75, dan saya harapkan semua jelas suara dan juga visual pada malam ini. Kita ambil kesempatan antara jam 9.40 ini sehinggalah mungkin pada jam 10.15, 10 suku ataupun 10.30 pada malam ini. Jadi siapa yang dengar jelas boleh kongsikan di ruang komen tersebut, jelas daripada lokasi masing-masing. Apa khabar semua? Ya, harapnya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Pada malam ini kita nak menjadi ataupun nak memahami tentang istilah mutawassimin, ya. Pemerhati tajam. Itu yang boleh kita boleh perhatikan tajuk pada malam ini. Dan terima kasih pada Hayati Hamdan yang cakap jelas. Ada lagi yang jelas daripada lokasi masing-masing. Boleh kongsikan, boleh share, boleh maklumkan sama ada okey tak okey di lokasi masing-masing. Dan terima kasih pada semua yang berkongsi masa, ya, berkongsi tap dan juga berkongsi ruang masa pada malam ini. Kita belajar sama-sama, ya. Juventus jelas, okey, alhamdulillah. Zaitun jelas. Kuala Terengganu, Mazlan jelas, alhamdulillah. Ya, from Ipoh, Hamid. Bagi yang ada Al-Quran boleh buka pada juz yang surah yang ke-15, ya. Surah yang ke-15 ayat 75. Ayat ni pendek sahaja daripada surah Al-Hijr, Untuk maklumat, program ini akan dilaksanakan nanti pada hari Khamis di Seksyen 9 di Shah Alam, ya. Mungkin ada rakan-rakan yang berminat nanti nak mengetahui, boleh tanya pada admin. Program daripada jam 9, ya, jam 9 sehingga jam 11.30, 12 begitulah, ya. Jadi pada malam ini kita nak memerhati, kalau ada yang sempat ikut lebih panjang pada hari Khamis nanti. Tapi kalau siapa yang tak sempat ataupun yang nak dapat rakaman, beritahu. Tapi malam ini kita akan cuba berkenalan, ya, satu istilah yang menarik di dalam surah Al-Hijr pada muka surat yang ke 266, ya. Baik, jadi tanpa buang masa, Acum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syimah daripada Melaka jelas, daripada Ipoh, ya, insya-Allah. Kita sama-sama mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau semua sudah buka pada Quran, saya pun akan buka di sini, iaitu daripada surah yang ke 15 ayat yang ke-75. Pendek sahaja, ya.
Selepas daripada peristiwa Nabi Lut alaihissalam, maka Allah membawakan satu ayat pada ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika laayatan lilmu'minin. Jadi ini adalah 3 ayat daripada ayat 75, 76, 77. Ya, dijemput semua rakan-rakan untuk berkongsi dan sama-sama kita nak belajar pada malam ini menjadi mutawassimin. Tajuk kita pada malam ini, ya, menjadi mutawassimin. Boleh tuliskan okey. Boleh tuliskan di ruang komen tersebut bagaimana mutawassimin ini menjadi pemerhati tajam, ya, pemerhati tajam. Saya tuliskan sini sekali lagi, pemerhati tajam. Okey. Itu yang kita boleh sama-sama cuba komen di ruang komen tersebut, letakkan mungkin mutawassimin orang tak berapa faham sangat apa maksudnya pemerhati tajam, ya, boleh tuliskan di ruang komen tersebut. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan pemerhati tajam ini, ya, kita nak tengok sama-sama sebentar lagi, sekejap ya. Pemerhati tajam ini apa? Pemerhati tajam ini ialah orang yang boleh mengenal kepada pattern, ya, mengenal kepada pola, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah pattern. Okay. Kita boleh menjadi pemerhati tajam. Dan lebih daripada itu ialah kita akan melihat bahawa orang yang memerhati tajam ini bukan sekadar dia dapat mengetahui pattern, tetapi dia juga boleh memahami apakah basirah, apa yang dibawakan oleh Allah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya berkaitan dengan insight. Ya, saya kongsikan dulu tekniknya dan kemudian kita akan sama-sama, ya, sama-sama tuan-tuan yang semua tolong kongsikan dan kita sama-sama. Dan yang ketiganya, pemerhati tajam ini juga dia akan mengambil action, ya, secara ihsan. Ya. Dia bukan sekadar biasa-biasa sahaja, ya. Jadi itu antara perkara yang kita akan sama-sama perhatikan pada malam ini. Jadi tuan-tuan semua boleh sama-sama kita belajar, ya, pada malam ini menjadi pemerhati tajam, ya, menjadi pemerhati tajam. Salah satu daripada tajuk penting ketika tahun 2001, 2002, 2003 itu saya mengkaji tentang pemikiran sistemik. Ya. Ini juga adalah satu ilmu yang berkaitan dan mungkin ada yang tertanya mengapa kita nak menjadi pemerhati tajam, kerana Allah menyatakan tadi bagi orang yang melihat kepada peristiwa-peristiwa yang digariskan dalam surah Al-Hijr, dalam surah yang ke-15 itu, ialah dia mendapati semua itu ada pattern, ya. Ayat-ayat Allah ini dia ada pattern dan itulah yang diperhatikan oleh mutawassimin. Mutawassimin ini adalah orang yang boleh melihat kepada pattern apa yang berlaku kepada orang-orang yang berjaya, orang-orang yang tidak berjaya dalam kehidupan. Jadi ini yang kita nak sama-sama lihat. Pasal apa? Pasal sebenarnya dalam hidup kita ini ada pattern, ya, ada pola. Okay, ada pola yang perlu kita perhatikan. Contohnya kita mungkin menghadapi masalah apa? Masalah
isu pelajar yang mungkin akhlaknya tidak bagus. Kita ambil isu ya, kita ambil isu pada malam ini. Akhlak pelajar yang menurun, ya, turun kualitinya. Jadi apabila kita lihat isu, maka kita akan mula, saya padamkan sini, pola ni saya letak di bawah, ya. Kita akan mula mengenal kepada pattern apa yang berlaku, kemudian kita akan mula melihat kepada apakah ayat Al-Quran, dalam bahasa Arabnya basirah, panduan daripada Allah, dan juga apakah tindakan ihsan untuk membaiki kepada isu yang berlaku. Kita boleh senaraikan. Contohnya kalau kita ada isu apa lagi? Isu dalam rumah, contohnya ialah ada yang menyatakan anak tak suka baca Quran. Contohnya kan, ya. Jadi kalau kita ada isu, ya, ataupun kalau apa lagi isu seterusnya, bila kita berjalan ataupun kita travel kan, kita mula memerhati, kita mula memerhati. Pasal poinnya ialah mutawassimin ini adalah orang yang memerhati secara tajam. Jadi dia memerhati apa yang berlaku dan dia nak melihat sesuatu itu dengan basirah, ya, dengan mata hati. Dia nak pergi kepada perhati dengan bukan sekadar dengan mata fizikal tetapi mata hati, dan kemudiannya mengambil ihsan dalam tindakannya. Itu yang sedang kita bincangkan sekarang ini, ya, sedang kita bincangkan sekarang. Jadi dijemput pada sahabat-sahabat semua untuk kita bincangkan ataupun kongsikan pasal tajuk ini. Mengapa penting menjadi mutawassimin ini? Kerana kita diberikan pelbagai info, pelbagai berita yang ada dalam masyarakat, ya. Mengapa penting, ya? Saya tuliskan sini, mengapa penting. Kita diberikan pelbagai info, ya, info yang akan sampai kepada deria kita. Ya, kita tengok, kita dengar, kita baca berita. Tetapi apa yang menjadi cabarannya ialah deria ini kadang-kadang dia disconnected daripada mata hati. Ya. Dia tidak dicerahkan mata hati tersebut. Bila tak lihat dengan mata hati, apa jadi? Dia akan tidak mampu untuk mengambil tindakan yang terbaik, ihsan, ya. Jadi ini adalah perkara yang, ya, sama-sama kita nak perhatikan pada malam ini, ya. Mengapa penting? Dan ini membawa kepada satu istilah. Bila kita ada pelbagai info yang dapat dalam diri sahabat-sahabat semua, ia membawa kepada istilah learning ability. Learning ability, boleh belajar, ya, mampu untuk belajar. Mengapa penting perkara ini? Pasal sebenarnya bila kita sekolah rendah, sekolah menengah, kita belajar, bila kita masuk tempat kerja, bila kita mula berkeluarga, kadang-kadang ada orang yang kapasiti untuk belajarnya mula menurun. Ya, dia mula katakan daripada bawah, dia belajar sampai universiti. Kemudian dia akan mencapai tahap plateau. Plateau tu maksudnya mendata. Ya, kemampuan untuk, katakan ini dari segi masa, dan ini kita lukis sebagai mampu untuk belajar. Katakan inilah waktu universiti paling tinggi. Lepas tu bila dah berkahwin, bekerja, dia akan jadi
Jadi itulah yang kita nak sama-sama lihat macam mana kita nak tukar graf ini daripada, kalau kita cakap tentang ini mampu belajar ya. Dan ini adalah usia kita. Kita katakan nak begini. Ya, kalau boleh kita dah tinggi sampailah usia akhir kita. Kalau boleh kita nak jadi orang yang begitu. Ya, maksudnya kemampuan untuk kita belajar itu adalah makin meningkat, bukannya makin macam ni. Bukannya makin mendatar ataupun menurun ke bawah. Dan apakah kesan daripada perkara ini? Apa kesannya kalau katakan saya lukiskan kat sini, kesan apabila kemahiran, kemampuan untuk kita belajar itu mendatar. Kemampuan belajar mendatar Okey, jadi kemampuan belajar yang mendatar itu kesannya apa? Katakan di tempat kerja dia akan menurun produktivitinya. Okey. Kalau katakan di mana? Di dalam keluarga seseorang itu tidak bersemangat dalam hidup ataupun buat perkara yang sama untuk dapatkan hasil berbeza. Itu antara isu-isu yang boleh berlaku apabila kita punya kemampuan untuk belajar itu menurun. Jadi itu sebabnya pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama ingin perhatikan perkara ini, dan harapnya pada semua sahabat-sahabat yang baru mengikuti, kita akan dapat belajar satu tajuk pada hari ini dinamakan mutawassimin, menjadi pemerhati tajam ataupun seorang yang boleh belajar, able to learn daripada pemerhatian kita yang ada di sekeliling. Okey. Jadi pada sahabat-sahabat semua yang berada di online sekarang ni, harapnya dah mula faham ya tentang mengapa menjadi mutawassimin ini pada ayat yang ke-75 menjadi perkara penting. Wasimin iaitu menjadi pemerhati tajam, dan kadang-kadang dikaitkan juga dengan firasat ya. Okey, jadi semua dah jelas, dan insya-Allah kita nak bergerak ya, nak bergerak bagaimana menjadi mutawassimin. Bagaimana nak menjadi mutawassimin. Jadi kalau kita lihat tadi ada tiga kaedah, tiga tahap untuk kita menjadi mutawassimin. Yang pertama ialah pattern. Ya. Yang kedua adalah insight. Dan yang ketiga adalah action. Okey, jadi kita boleh simpulkan sebagai PIA formula. Tuliskan di ruang komen tersebut PIA formula. Ya, boleh ya. PIA formula ini adalah langkah demi langkah daripada pattern nak menjadi action. Ya. Jadi apabila kita bercakap tentang pattern ini, dia masuk melalui apa? Melalui deria seseorang. Ya, maksudnya sesuatu berlaku ke dalam diri seseorang. Ni seorang manusialah ya. Datang sesuatu event, sesuatu perkara dalam hidup, maka dia akan memproses dan melihat secara, dia melihat pada polanya. Saya tulis kat sini. Dia melihat pada polanya. Kemudian dia tengok kepada apakah basirah ayat-ayat Quran, ayat Allah, dan kemudian dia akan tengok kepada apakah tindakan.
Itu yang dinamakan sebagai pattern, insight, dan ditengok kepada action. Okay. Jadi saya Nizar Nasa, adakah baru mula? Ya, saya baru mula. Saya berkongsi tentang kaedah mutawassimin, ya, bagaimana menjadi orang yang menjadi pemerhati tajam. Dan sebenarnya ketika saya menulis tentang buku sistemik, satu tajuk yang amat dekat tentang perkara ini adalah system thinking, pemikiran sistemik. Able to learn, kita mampu belajar daripada mana? Daripada signal-signal yang datang dalam hidup kita. Kita mula mencari pattern, mencari insight dan mencari action yang bersifat ihsan. Perkara ini penting kerana apa? Kerana apabila kita masuk belajar accounting, engineering, kita belajar macam-macam ilmu dalam universiti, sekolah apa sebagainya, dia ada pattern sebenarnya. Dia ada pattern. Dan ia bukan sekadar secara fizikal sahaja yang kita lihat secara face value. Kat sini, ya. Kat sini mungkin kita tengok secara face value, tetapi sebenarnya kita nak tengok kepada value yang sebenarnya, dan dia akan bertukar menjadi amal, tindakan. Ini penting, ya. Jadi tajuk pada hari ini, mengapa saya bawakan, ya, tadi saya dah kongsikan beberapa perkara. Kalau seseorang dalam keluarga itu tidak mengambil signal, ya, dalam ayat yang ke-75 itu, signal, ya, kalau kita tengok kat sini kan ada signal kan, ni signal. Ini signal. Kalau signals ini tidak diberi perhatian, ya, tidak dikenal pasti ataupun tidak direspon, maksudnya signal itu dia akan pergi begitu saja. Ya, jadi itu sebabnya perkataan penting yang kita nak bincang hari ini, salah satunya adalah ayat pada 15:75. Ya. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Jadi ayat ini maksudnya adalah petunjuk-petunjuk ataupun kebesaran Allah sebagai signals kepada kita. Okey, contohnya sahabat-sahabat semua, ya. Apa signals yang kita dapat? Satunya ialah signal apa? Contoh, kita senaraikan contoh signals yang kita dapat pada hari ini. Ini kemahiran mengenal signal pun dah penting dah. Kan, kalau communication tu kita dapat kenal signal, dan selepas tu baru kita boleh kenal pattern. Kita kena kumpul data, ya. Di sebalik signal itu kita kumpul data. Okey. So apakah signal yang hari ini tuan-tuan ada dapat? Cuba kongsikan dekat ruang komen tersebut. Signal apa yang kita dapat cerap daripada pendengaran, penglihatan? Siapa yang boleh kongsi dekat ruang komen tersebut? Signal apa? Daripada telinga, apa signal yang dapat hari ini? Ataupun ada, dia sama ada kita boleh manfaatkan daripada pendengaran. Okay, apa yang kita dengar daripada kawan kita, ataupun kita dengar di online, ataupun penglihatan, maksudnya yang kita baca, yang kita tengok video apa sebagainya, ya. Ataupun ada ujian ataupun kejayaan. So hari ini ada tak salah satu daripada perkara ini yang kita boleh sahabat-sahabat boleh kongsikan di ruang komen. Ini kemahiran penting mengenal signal. Mengenal signal. Okay. Apa contoh ujian hari ini? Contohnya lah, kalau katakan signal hari ini ujiannya ialah contoh saya hari ini apa? Signal yang datang. Ujiannya ialah ada ujian? Okey, ataupun Maimun Sulaiman kata remaja. Remaja. Ujian signal, ya, kena pasti signals. Signalnya ialah hari ini saya melihat kepada sikap remaja. Itu yang kita baca, ya. Contohnya kan, Lilin kata suami isteri, ya. Ataupun apa-apa signal saja, ya, isu-isu ujian, ya. Kalau kita kat sini boleh cakap ujian ataupun isu, sama ada pada orang lain ataupun pada diri kita. Kejayaan yang ada pada hari ini, contohnya saya berjaya untuk solat maghrib dan isyak berjemaah, contohnya. Itu satu signal.
Apa lagi? Kita ada hari ini dapat dengar tadabbur hari ini daripada surah Al-Hijr ayat 75. Itu satu signal. Jadi kalau kita senaraikan satu isu sikap remaja, ya, contohnya Nizam Nasar kata masalah isu anak-anak sekolah sekarang ni sedih. Itu satu signal. Satu signal. Pasal di dalam hidup kita ini, jangan sampai kita tak dapat tangkap signal. Kan? Tak dapat tangkap signal dan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ayat ada dua, ya. Ayat signal ini dia boleh datang dalam bentuk qauliyah dan kauniyah. Qauliyah dan juga kauniyah. Qauliyah ini datang daripada Quran, daripada hadis yang kita baca, ya. Dan kauniyah ini fenomena yang berlaku, yang diciptakan Allah. Tengok alam, ya. Dapat Mazdiana menyatakan dapat ikut sepenuhnya hari ini, ya. Jadi itu adalah satu perkara lagi, ya, fenomena yang berlaku, kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Jadi apabila kita melihat kepada ayat ini, sikap remaja, maka kita akan mula bertanya tentang pola ataupun pattern. Ya, itu perkara pertama yang kita kena proses. Dan apakah perkara yang kita kena tanya di antara pola ataupun proses ini, iaitu kita kena melihat kepada apa yang berlaku, simptom yang ada. Contohnya, kalau kita cakap tentang pattern ini, ya, antara soalan-soalan penting ialah kita kena lihat apakah simptom. Kita ambil contoh tadi, sikap remaja, simptomnya apa? Apa gejala sosial utama dalam kalangan pelajar sekarang? Kita kena senaraikan semua masalah-masalah yang berlaku. Kita kena senaraikan satu demi satu. Kita tak boleh sekadar kata bahawa sikap remaja sekarang ni teruk, ya, ataupun menurun. Ini tajuknya, kan. Saya warnakan sebagai pink di sini. Okey. Okey, kita kena senaraikan masalah-masalah. Contohnya buli, ya, contohnya ponting, gadget, kemurungan, hubungan renggang dengan ibu bapa. Tu kita dah mula dah senaraikan simptom. Ya, ini adalah P1. P2 ialah apa yang berulang. Pola yang berulang. Okey. Apa yang berulang sebenarnya? Jadi adakah gejala ini berulang atau meningkat dari masa ke semasa? Jika jawapannya, ya, berlaku secara berulang di pelbagai sekolah walaupun program motivasi dijalankan. Ya. Ya. Kita kena pasti. Bila kita tahu, oh, dia berulang. Program motivasi banyak, program pendidikan Islam lah, program karakter lah, itu, ini. Kalau kita tanya soalan P2 ini berulang, maka kita kena lihat pada P3, iaitu apakah sistem yang berlaku. Ya. Apakah faktor-faktor sistem yang menyumbang kepada perkara tersebut. Contohnya, mungkin kita bercakap tentang tekanan akademik. Kita mungkin bercakap tentang ibu bapa sibuk, pendidikan nilai lemah, pengaruh media sosial, kurang mentor, ya. Jadi sistem kita perhatikan. Kita perhatikan kepada sistem. Kemudian kita pergi pada P4, iaitu tentang emosi. Secara ringkasnya, apakah emosi dominan pelajar, guru, ibu ayah, ya, yang berlaku dalam pattern ini bila cakap tentang sikap remaja. Jadi mungkin ada yang letih, ada yang bosan, ada yang pelajar rasa tidak dihargai, hilang makna belajar. Itu adalah emosi dalam sistem, ya, emosi dalam sistem yang kita kena tanya. Bila kita dah nampak perkara tersebut, barulah kita pergi kepada I, ya, insight. Ya, kita cuba mencari basirah di sebalik perkara tersebut. Ya. Jadi kita akan tanya I1 ialah nilai apakah yang hilang. Okey. Antara nilai yang hilang, kalau kita perhatikan,
kalau kita lihat nilai hilang itu sumbernya salah satunya sudah tentu daripada Al-Quran. Surah Al-Alaq kata apa? Ilmu tanpa bismi rabbik, belajar tanpa sedar siapa pemberi ilmu. Ya. Salah satu nilai yang hilang adalah ilmu tanpa sedar bismi rabbik. Ini kita ambil terus daripada Al-Quran. Ya. Bila bercakap tentang ilmu, Iqra' mesti bismi rabbik. Pasal kalau Iqra' tanpa bismi rabbik, dia akan menyebabkan apa? Nilai Quran itu hilang. Dan bercakap tentang Iqra' ini bukan sekadar dalam kelas agama, tapi dalam kelas sains, apa sebagainya. Kita dah mula rasa, kita dah mula apa nilai yang hilang. Kemudian soalan yang kedua, I2, ialah mengapa, apakah akar masalah, root cause. Mengapa hati pelajar kosong walaupun berilmu? Dia ada ilmu tapi dia kosong, contohnya. Kita tanya, ilmu ada tapi kosong, mengapa jadi begitu? Jadi bila kita tanya begitu, kita akan tengok tiada hubungan zikir dan fikir, pendidikan terlalu kognitif, kurang spiritual, adab, mementingkan kita dah nampak dah akar masalah. Ya, kita tanya mengapa, akhirnya dia pergi pada root cause. Okay. Kemudian ini toolsnya adalah why. Why. Kemudian I3 ialah kita mula mencari cahaya Quran. Ya. Apakah tanda Allah dalam isu ini? Okey. Maksudnya generasi sedang menjerit, perlahan minta dipimpin kembali kepada makna hidup. Ya, kita cuba, ya, remaja sebenarnya menjerit untuk dipimpin. Minta balik mak ayah pimpin mereka. Cikgu, tolong pimpin kami. Lebih kurang begitulah. Ya. Jangan biarkan kami begini seterusnya. Jangan salahkan kami, jangan biarkan kami salahkan, tapi betulkan okey. Dan kemudian barulah kita pergi kepada analogi dalam Quran. Okey. Iaitu apa? Salah satunya Ashabul Kahfi. Remaja mencari makna dalam dunia yang menolak nilai tauhid. Itu salah satu contoh lah. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh remaja. Tapi contoh dalam Al-Quran, analogi dalam Al-Quran, kita akan keluarkan untuk kita tahu bahawa ada parallel. Ada keselarian di antara masalah yang sedang berlaku dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Okey? Baik. Kemudian bila kita sudah ada insight, kita pergi pada action yang membawa kepada tindakan cemerlang ihsan. Jadi kita akan tanya soalan nombor 1. Ya. Apakah soalan nombor 1? Iaitu apa yang perlu kita buat? Ya, solusi individu. Ya. Bagaimana pelajar boleh pulih daripada dalam? Kan itu antara contoh. Pelajar macam mana nak naik balik dari dalam. Kita kena tanya soalan begitu. Jadi bila kita tahu bahawa Iqra' bismi rabbik yang kita belajar daripada bahagian sini, ya, maksudnya simptom tadi itu, ataupun kita tengok di dalam nilai ini ilmu tak ada bismi rabbik. Daripada insight itu kita bawa kepada action. Maksudnya kena bawa balik kepada tadabbur. Maksudnya bukan 6,000 ayat, ya, bukan 3,000 ayat, tapi kita ambil mungkin 30 ayat sahaja setahun, setiap 2 minggu satu ayat. Itu adalah perkara yang boleh dibuat secara individu. Contoh, ya. Kemudian apa? A2 kita lihat kepada solusi sekolah ataupun solusi dalam keluarga contohnya. Okey. Apa yang perlu buat? Mungkin kita kena wujudkan balik Quran Corner contohnya, mentor spiritual, apa lagi secara mingguan ataupun sistem refleksi emosi selepas
PDPR, PDPC, ya. Jadi kena ada sistem, contohlah ya, refleksi selepas kelas. Ini kalau kita bercakap tentang di sekolah. Kena ada, bukannya tiba next lagi belajar. Kemudian kalau A3 kita bercakap tentang solusi di peringkat komuniti yang lebih besar. Ya, pasal sokongan menyeluruh itu penting. Dia bukan sekadar nak pergi ke individu sahaja, expect pelajar ini boleh survive, tak mampu, ya. Komuniti ini mungkin melibatkan masjid ke apa ke, bagaimana ibu bapa, masyarakat boleh menyokong. Jadi buat apa? Latihan keibu-bapaan berasaskan surah Luqman, ya bunayya, komunikasi berhikmah dan doa bersama. Contohnya program parenting. Pasal apa? Pasal tadi kita bercakap tentang remaja menjerit, jadi tak boleh biarkan remaja itu sendiri sahaja yang menyelesaikannya. Dia perlu bantuan daripada cikgu, daripada masyarakat, dan ini yang kita perhatikan. Dan selepas itu kita pergi kepada soalan akhir, iaitu penilaian solusi. Ya, solusi yang kita bincang atas tadi, A1, A2, A3 ini, kita cuba tengok kepada apakah tanda perubahan. Pelajar lebih tenang, rasa makna belajar, mula solat tanpa disuruh, hormat diri. Maksudnya kena ada assessment. Ya. Ustazah Zila bertanya, ini kita tadabbur daripada surah 15 ayat 75, bagaimana kita nak menjadi golongan mutawassimin. Ya. Bagaimana nak menjadi orang yang menjadi pemerhati tajam, ataupun istilah lainnya mampu untuk belajar daripada persekitaran yang membawa kepada Al-Quran. Ini yang sedang kita bincangkan. Satu contoh, bagaimana kalau ada isu sikap remaja. Jadi, itu sebabnya perkara ini, kita ada P1, P2, P3, P4 tadi. Kemudian kita ada I1, 2, 3, 4. Kemudian kita ada A1, 2, 3, 4. Ia adalah satu proses berfikir pada pattern yang ada. Ya, kalau kita ringkaskan tadi sebagai PR, pattern, insight dan juga action. Apa-apa sahaja signal ayat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah sebagai satu perkara yang kita kena perhatikan betul-betul. Kalau kita dapat ayat Al-Quran, dia mungkin pergi ke sini, ya. Tetapi ia bukan sekadar suruh pergi ke sini, kita kena patah ke sini balik dan bawa kepada daripada sini kita pergi sini. Tapi akhirnya dia akan pergi ke sini. Action juga. Kan? Kita tak mungkin ayat Al-Quran itu sekadar satu insight yang tak membawa kepada action. Pasal di sebalik pattern ini sebenarnya adalah problem statement. Ya, sama ada problem ataupun solution. Itu signal. Problem yang datang pun signal, ya. Kemudian solution yang datang pun adalah signal kepada kita untuk kita ambil pelajaran. Itu contohnya kalau kita pergi berjalan. Contohlah ya, kita pergi Jepun. Saya ambil contoh. Kita kena ambil apakah problem ataupun sukses, perkara yang boleh kita perhatikan dalam diri individu kita. Ya. Ini adalah dia punya sumber ayat. Kemudian masuklah kepada kita mula mengenal pattern, kemudian mengenal insight dan mengambil action yang boleh kita laksanakan bila kita balik daripada berjalan. Kan? Kalau kita tak buat begini, apa jadi? Kita akan tengok sesuatu itu tak tajam. Kita tak tajam. Kita pergi Jepun ke, kita pergi London ke, kita duduk seorang-seorang pun, kita tak dapat signal itu sebagai proses untuk menyebabkan
apa yang sini adalah improve kepada diri kita, ya, ataupun keluarga kita ataupun organisasi masyarakat kita, ya. Jadi itu adalah mengapa program Mutawassimin ini adalah satu program. Saya berkongsi hari ini tekniknya. Hari Khamis nanti saya akan buat lebih banyak lagi praktis. Kalau siapa yang berminat nanti boleh tanya kepada admin. Kita akan maklumkan program dekat Shah Alam Section 9, tapi boleh je ikut online nak dapatkan rakaman apa sebagainya. Harapnya ialah kita akan menjadi pemerhati tajam dalam hidup kita. Untuk apa jadi pemerhati tajam? Ya, agar kita menjadi orang yang beriman. Ya. Ayat 75 Mutawassimin. Ayat 77 adalah mukminin. Kita nak bawa, bila kita jadi pemerhati tajam, kita akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Kalau kita tidak memerhati, ya, ataupun respon kepada signal yang Allah bagi, akhirnya kita akan menjadi orang yang tak kisah. Kita berada dalam negeri Arab ke, berada bersama Al-Quran, berada dalam situasi yang okey tak okey, kita tak boleh menjadi orang yang benar-benar beriman. Kerana prosesnya itu perlulah melalui mutawassimin, mengenal pattern, mampu untuk menjadi pemerhati tajam. Jadi insya-Allah siapa rakan-rakan yang berminat, ya, nanti boleh maklumkan, dan insya-Allah hari ini cukuplah. Hari ini saya berkongsi. Moga-moga nanti kalau siapa-siapa nak lebih lagi memerhati dan memahami perkara ini, insya-Allah harapnya ia akan dimudahkan urusannya. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Ada urusan teknikal sikit menyebabkan ada yang tak nampak live saya apa sebagainya. Tak apa, ya, kita doakan yang terbaik. Ada tak soalan apa-apa di hujung? Okey, terima kasih. Jazakumullah khair. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.